Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang secara zahirnya kelihatannya Ustaz Dr. Jahir Siddiq berjaya mengemukakan dalil bahawa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir Allah, Allah, Allah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu apabila kita teliti, apabila kita cermati dalil-dalil tersebut, ternyata ia bukanlah dalil melainkan sesuatu yang dipaksa ataupun yang didustakan sebagai dalil. Ayo kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Kerana antara sunnah Rasulullah itu sentiasa berzikir Allah, 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 Allah sepanjang masa. Rasulullah bersabda, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya dua mataku menidurkan aku. Wa la yanamu qalbi, hatiku tak tidur. Apakah maksud hati Nabi tak tidur? Kerana semasa tidur, hati Nabi sentiasa terus berzikir secara otomatik Allah, 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 Allah. Jadi kalaulah hati Nabi itu sentiasa menyebut Allah, Allah, tentulah hati Nabi ma'a ismihi, tentulah Nabi itu bismillah, dan tentulah Nabi itu billah. Dan amalan ini tuan-tuan diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, diamalkan belas tahun. Solat itu dan amalan-amalan lain disyariatkan oleh Allah kemudian. Solat difardukan pada malam Nabi di Isra' Mi'rajkan, kira-kira 10 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lepas itu puasa pada tahun 2 hijrah, zakat juga pada tahun itu, haji pada tahun 6 hijrah. Jadi soalannya itu, apakah amalan yang diajar oleh Rasulullah diamalkan oleh para sahabat semasa di Mekah sehingga diperlukan solat? Jawapannya ialah zikir ismuzat Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Ya Muhammad, engkau jangan bubarkan, engkau jangan halau sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin yang sentiasa mengikuti engkau ke mana-mana. Engkau pedulikan saja, engkau jangan ambil hal desakan orang-orang Quraisy itu. Kerana orang Quraisy mahukan Nabi kita Muhammad menjauhkan diri daripada orang-orang Islam. Turunlah ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Karena mereka itu ya Muhammad, sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin itu sepanjang hari, siang dan malam sentiasa menyeru nama Tuhan mereka Allah, 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 yang mereka mahu keridaan Allah. Jadi amalan lain tak ada tuan-tuan. Ada dua amalan saja. Yang pertama zikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Satu lagi membaca Quran. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi perkara pertama yang disebut oleh Ustaz Dr. Jahir Siddiq ialah antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sentiasa berzikir Allah, Allah, Allah sepanjang masa. Okey, jadi kata kunci di sini ialah sentiasa dan sepanjang masa. Okey, kalaulah benar, seandainya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir Allah, Allah, Allah sepanjang masa, kenapakah dalam video tadi kita dengar dari awal sehingga akhir beliau gagal mengemukakan walau satu riwayat yang secara spesifik, yang secara jelas, yang secara padu, dalam istilah ilmu usul fiqh kita sebut dalil yang qat'i bahawa Rasulullah SAW mengamalkan ataupun mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada ya. Yang ada ialah dalil yang dipaksa-paksa, dalil yang didustakan. Bahkan apabila beliau menyebut Rasulullah SAW sentiasa berzikir Allah, Allah sepanjang masa, kemudian tidak dikemukakan apa-apa dalil, maka itu sendiri adalah satu dusta. Okey, tak apa, kita analisa dalil-dalil yang dikemukakan ya. Jadi perkara kedua, Ustaz Dr. Jahir Siddiq menyebut bahawa ataupun menyebut sebuah hadis yang maksudnya sesungguhnya dua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Okey, hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang panjang,
hadis nombor 3569, hadis yang panjang di mana Aisyah radhiyallahu anha menerangkan tentang solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan di hujung hadis itu sebagaimana yang saya gariskan merah itu, qala, baginda bersabda, tanamu aini wala tanamu qalbi. Okey, mata aku tidur akan tetapi hatiku tidak tidur. Hadis sahih Al-Bukhari. Cun, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, mana dalam hadis ni yang berkata apabila hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, hati itu sedang berzikir Allah, Allah, Allah. Sebab para ulama apabila kita mengkaji tentang syarah bagi hadis ini, mereka berbincang tentang apakah yang dilakukan oleh hati Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan hatiku tidak tidur. Antara pendapat yang dikemukakan ialah hati Rasulullah SAW sentiasa berzikir. Ini salah satu pendapat lah. Namun tidak disebut ataupun tidak mereka jelaskan apakah lafaz zikir itu, kerana tidak ada hadis lain yang menjelaskan zikir tersebut. Dan yang lebih serius di sini ialah Ustaz Dr. Jahid Siddiq menggunakan hadis yang sahih ini untuk mendakwa bahawa hati itu berzikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada, ya. So ini hadis yang sahih yang menerangkan hati Rasulullah tidak tidur, mata baginda tidur, yakni tutup, tapi hatinya tidak tidur. Okey, so mana mari bahawa hati yang tidak tidur itu sedang berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau nak kata hati itu tidak tidur kerana berzikir, ya betul. Tetapi apabila dikatakan zikir itu ialah Allah, 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 manakah dalilnya? Jika tak ada dalil, inilah yang saya maksudkan di awal tadi, dalil yang ada tetapi dipaksa menjadi dalil zikir Allah, Allah, ataupun didustakan menjadi dalil zikir Allah, Allah. Okey, kemudian perkara ketiga, ya, amalan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, diamalkan belasan tahun. Okey, sekali lagi kita minta mana dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum zikir Allah, Allah, Allah. Sebab ada banyak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar zikir kepada para sahabat, tidak ada Allah, Allah. Yang ada semuanya nama Allah itu ada dengan sesuatu sifat ataupun sesuatu ciri seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, dan sebagainya. Tak ada Allah, Allah sahaja. Jadi sekarang ni apabila didakwa bahawa amalan ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, diamalkan belasan tahun, jadi mana bukti bahawa Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar zikir Allah, Allah kepada para sahabat, dan mana bukti bahawa para sahabat mengamalkannya? Takkanlah mereka ni mengamalkan zikir Allah, Allah belasan tahun tapi satu riwayat pun tak ada. Sebab sebelum ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didakwa sentiasa berzikir Allah, Allah sepanjang masa. Bukti tak ada. Okey, sekarang ini didakwa zikir itu diajar pula kepada para sahabat dan diamalkan belasan tahun. Tak ada bukti pun yang dikemukakan. Okey, jadi ini yang saya maksudkan dengan tajuk video ini, berdusta, membuat dakwaan kosong tanpa bukti. Dan kita tahu ia memang tak ada bukti sebab Ustaz Dr. Jahid Siddiq sendiri tidak dapat mengemukakan bukti. Hadis pertama yang beliau kemukakan itu bahawa dua mataku tidur, hatiku tidak tidur, hadis itu sahih. Tapi macam mana pula boleh ditakwilkan ataupun boleh dibuat sangkaan, assumption, bahawa hati yang tidak tidur itu ialah zikir Allah, Allah, Allah. Kita perlu ada dalil. Anda, wahai Ustaz Dr. Jahid Siddiq, perlu kemukakan dalil bahawa hati yang tidak tidur itu berzikir Allah, Allah. Tak boleh sekadar mendakwa ataupun assume, menyangka itu adalah zikirnya, ya. Sebab kita sama-sama maklum, tidak ada dalil baik daripada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah taqririyah, zikir Allah, Allah, Allah. Okey, perkara keempat, ya. Jadi Ustaz Dr. Jahid Siddiq menerangkan tentang sejarah difardukan solat, kan. Jadi beliau menerangkan bahawa solat dan amalan-amalan lain disyariatkan kemudian. Kemudian beliau bawa contoh solat difardukan pada malam Isra' Mi'raj 10 bulan sebelum hijrah, ya. Jadi soalannya beliau tanya, apakah amalan yang diajarkan dan diamalkan oleh para sahabat semasa di Mekah
sehingga solat difardukan. Maknanya solat difardukan kira-kira malam Isra Mi'raj ni memanglah ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Kalau dikatakan 10 bulan sebelum hijrah, okey saja, salah satu pandangan. Lalu sebelum malam Isra Mi'raj, sebelum solat difardukan 5 kali sehari, sebelum tu apakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Ustaz Dr. Jahid Siddiq menjawab, zikir Allah, Allah, Allah. Sekali lagi kita minta mana dalil, mana bukti bahawa amalan para sahabat radhiyallahu anhum, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum difardukan solat 5 kali sehari ialah zikir Allah, Allah, Allah. Kalau tak ada bukti, sekali lagi Ustaz Dr. Jahid Siddiq berdusta. Kemudiannya, apabila disebut tentang malam Isra Mi'raj ni, ini adalah satu kesalahan yang sangat serius. Sebab kalau kita biasa dengan kisah Isra Mi'raj, Isra yang ini perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, bukankah apabila sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW solat bersama para Nabi terdahulu dan baginda sendiri menjadi imam. Solat, maknanya solat sudah ada. Sebelum, sebab mula-mula Isra kan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian barunya Mi'raj ke langit sampai ke langit 7 kan. Okey, jadi ketika Isra tu, solat belum difardukan lagi. Solat 5 kali sehari belum difardukan lagi. Tapi bukankah baginda sudah pun solat bersama para Nabi sebelum baginda dengan baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadi imam? Itu menunjukkan ibadah solat itu memang sudah ada. Pada malam Isra Mi'raj, apa yang baru ialah disyariatkan, difardukan solat itu 5 kali sehari. Sebelum itu solat memang sudah ada. Ia tidak, sebelum itu solat memang sudah sedia ada. Memang sudah disyariatkan, cuma ia tidak difardukan 5 kali sehari. Para penonton yang dirahmati Allah, sebelum Isra Mi'raj, pada zaman Mekah sudah ada solat, sudah ada zakat, sudah ada puasa. Cuma ia tidak difardukan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Okey, tak apa, kita fokus sebab solat dulu ya. Jadi solat itu sudah ada sebelum Mi'raj. Okey, apabila Rasulullah SAW menerima perintah solat yang mula-mula 50 kemudian dikurangkan menjadi 5 kan, itu ialah memfardukan solat 5 kali sehari. Tetapi tidak menafikan adanya solat-solat sebelum itu difardukan. Dan buktinya itu ialah apabila Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, baginda sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan para nabi dengan baginda sendiri menjadi imam. Okey, apa? Saya bagi bukti yang lain. Bukti yang lain, surah Muzammil, surah yang ke-73, antara surah yang terawal diturunkan. Betul tak? Surah Muzammil, surah nombor 73. Apakah beberapa ayat yang pertama? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana yang saya tunjukkan di sini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah untuk semayang. Bukan bangun suruh tengok bola ke buat apa-apa lain pukul pada baki 1/3 malam tu, tapi bangunlah untuk semayang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu 1/2 atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Tapi poin penting ayat kedua tu, qumil lailah, bangunlah untuk solat. Okey, baik. Kemudiannya Ustaz ada menyebut sekejap ya tentang Rasulullah sendiri saja kan. Padahal zaman itu Rasulullah sebut apakah amalan para sahabat pun kan. Sahabat pun sama juga solat. Kalau kita rujuk dalam ayat ke-20 surah Muzammil. Ayat yang kedua tadi Muhammad kan, merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para sahabat pun radhiyallahu anhum juga solat pada baki 1/3 malam itu. Buktinya ialah ayat ke-20 surah Muzammil ya, ayat ke-20 surah Muzammil. Okey, yang saya kemukakan di sini, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal lazina ma'ak.
Okey, yang maksudnya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian juga segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, segolongan yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, jadi ayat tu yang saya gariskan, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan daripada orang-orang yang bersama kamu. Okey, sebab Ustaz Dr. Jahid Siddiq menyebut bahawa sebelum difardukan solat, Rasulullah SAW dan para sahabat buat apa? Zikir Allah saja kan? Tak, mereka pun ada solat. Okey, ada solat. Jadi Rasulullah pun solat dan para sahabat pun solat. Apakah bukti para sahabat solat? Ya, ini ayat ke-20 surah Muzammil ini. Ayat tu panjang, tapi yang saya gariskan merah tadi, segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Siapakah segolongan itu? Iaitu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita sambung lagi ayat 20, sebab ayat 20 tu panjang kan? Okey. Tapi surah Muzammil ramai dah hafal kan? Allah SWT sambung lagi, faqra'u ma tayassara minhu, dan bacalah apa yang mudah bagi kamu daripadanya, yakni Al-Quran. Wa aqimus salata, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan, dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Maknanya bila kita beri orang pinjam, jangan ambil riba ataupun pulangannya lebih daripadanya. Tapi yang saya tunjuk di sini ayat 20 surah Muzammil. Okey, ada ibadah apa? Membaca Al-Quran. Ada wa aqimus salah. Okey, bahkan adanya para ulama tafsir yang berpendapat apabila wa aqimus salah, dah ada solat fardu. Dah ada solat fardu. Cuma bukannya solat fardu 5 kali sehari sebagaimana kita faham sekarang, tapi ada solat lain yang kedudukannya itu fardu juga. Tapi ada juga yang pendapat itu adalah solat sunat ke apa. Tak apa. Itu bukan fokus saya pada video ini. Fokus saya nak tunjuk bahawa ibadah solat sudah ada sebelum malam Isra Mi'raj. Okey, dan apa lagi? Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Okey. Jadi perincian solat tu, perincian zakat tu macam mana, itu topik yang lain. Yang saya nak tunjuk di sini ialah mendirikan solat, mengeluarkan zakat sudah ada sebelum malam Isra Mi'raj. Jadi bagaimana mungkin seorang doktor yang double PhD boleh tak tahu perkara ni? Ini daripada surah yang lazim kita baca. Okey, baik. Alang-alang kita di dalam surah Muzammil ini, kita ataupun saya bawa perhatian para penonton sekalian pada ayat ke-8. Okey, ayat ke-8 di mana Allah SWT berfirman, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Watabattal ilaihi tabtila. Okey, yang bermaksud sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Walaupun Ustaz Dr. Jahid tak baca ayat ini, tapi kita maklum di kalangan mereka yang berzikir Allah, mereka menggunakan ini sebagai dalil juga. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, apabila ada sesuatu perintah, ada sesuatu suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kita rujuk kepada sunnah bagaimana mempraktikkan suruhan tersebut. Okey, berbeza dengan orang yang nama saja ahli sunnah, tapi dari sudut akidah, dari sudut amalan tidak berdasarkan sunnah, mereka nampak ayat ni terus, zikir Allah. Oh tidak. Ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah ialah kita, nanti dulu kita tengok macam mana Rasulullah SAW ajar cara untuk kita sebut nama Tuhanmu. Wazkurisma rabbika. Dan inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda, bahawa nama Allah itu tidak disebut secara bersendirian, tetapi ada, macam saya sebut tadi kan, sama ada Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Tidak ada sama ada Rasulullah SAW sendiri mengamalkannya ataupun mengajarnya, ataupun para sahabat yang melakukannya dan baginda approve. Sunnah taqririyah kan, zikir Allah sahaja. Ini sebagai tambahan meskipun Ustaz tidak sebut. Okey, jadi ayat-ayat daripada surah Muzammil yang saya kongsikan ni jelas menunjukkan bahawa solat sudah ada, zakat sudah ada. Cuma macam mana, apakah hukumnya dan macam mana solat dan zakat itu, yang itu tak apa, kita letak tepi sebab bukan dalam topik video ini. Topik video ini ialah bagi membuktikan betapa salahnya perkara yang seperti ini ni
Yang disampaikan oleh ustaz yang bukan satu PhD tapi 2 PhD. Tapi semata-mata hendak membela zikir Allah, 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 beliau boleh nak kata tak tahu, payah pula kan. Boleh mendiamkan ayat surah Muzammil ini untuk berkata bahawa sebelum Isra Mi'raj tak ada apa-apa ibadah kecuali zikir Allah, Allah, Allah sahaja, ya. Okey, kemudian ustaz membacakan ayat 52 surah Al-An'am, surah yang ke-6, ya, di mana Allah SWT berfirman, wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi yang saya gariskan merah tu, yad'u tu beliau apa? Beliau takwilkan, beliau paksa kepada zikir Allah, Allah, Allah. Ini satu lagi sikap yang sangatlah buruk. Inilah yang saya kata memaksa dalil dan berdusta atas dalil. Sebab kalau kita buka kitab-kitab tafsir, antaranya tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahawa yad'u itu para ahli tafsir menerangkan maksudnya boleh jadi solat, boleh jadi zikir, boleh jadi baca Al-Quran, boleh jadi berdoa. Poin penting ia adalah beribadah. Dan okey, berzikir termasuk dalam ibadah. Tapi mana datangnya ataupun di manakah dalil bahawa andai kata yang dimaksudkan di situ ialah berzikir, zikirnya itu ialah Allah, Allah, Allah. Tidak. Mereka berzikir sebagaimana lafaz-lafaz zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir, okey. Yang dimaksud dengan yad'u tu ialah beribadah, berdoa, okey. Dan ibadah tu umum, antara ibadah ialah berzikir. Okay, sekarang ni lafaz zikir Allah, Allah, Allah. Mana datang? Kamu tak boleh buat zikir Allah, Allah, kemudian menjustifikasikannya, mewajarkannya dengan berkata, ni ayat 52 surah Al-An'am. Ayat 52 surah Al-An'am memang ayat Al-Quran, memang kalam Allah SWT. Tapi bagaimana yad'u tu kamu boleh buat jadi dalil zikir Allah, Allah, Allah. Unit. Kamu perlu ada bukti untuk mengemukakan bahawa zikir yang dimaksudkan dalam ayat di sini ialah Allah, Allah, Allah. Tidak ada, kamu tidak dapat mengemukakannya. Jadi ini yang saya masukkan, memaksa dan berdusta di atas dalil. Ayat Quran confirm. Sebelum ni pun hadis sahih confirm. Ayat Quran confirm kita tak ada ni. Tapi tafsiran yang dipaksa untuk menjadi dalil. Tafsiran yang didustakan untuk menjadi dalil. Ini bagi saya adalah satu kesalahan yang sangat serius, yang sangat tidak patut dilakukan oleh seseorang, ya. Okey, dan akhirnya beliau berkata jadi amalan lain tak ada. Maknanya pada zaman awal Mekah tu, amalan lain tak ada. Yang ada 2 amalan saja. Pertama zikir Allah, Allah, Allah. Kedua membaca Al-Quran. Okey, sekali lagi kesalahan yang serius, ya. Pertama, apabila dikatakan zikir Allah, 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 mana dalil, mana bukti? Tidak ada. Membaca Al-Quran, ya betul. Tadi kita baca surah Muzammil kan, dan bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran kan. Alright. Kemudian solat, ada surah Muzammil tadi. Zakat pun ada surah Muzammil tadi, ayat yang ke-20 kan. Puasa macam mana? Okey, para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita rujuk ayat 183 surah Al-Baqarah tentang difardukan puasa kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rujuk kita tafsir, bahagian yang saya gariskan merah tu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Antaranya kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Qurtubi, ada riwayat yang menerangkan bahawa antara yang dimaksud umat Islam pada zaman sebelum turunnya ayat ini, mereka berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Sebab para penonton, kita kena ingat, apabila malam Mi'raj ataupun ayat 183 surah Al-Baqarah, ia memfardukan solat. Ia tidak menafikan, ia memfardukan solat dan puasa. Ia tidak menafikan ibadah solat dan puasa sebelum tu yang dilaksanakan secara sunat. Okey? Saya ulangi, ya, malam Mi'raj, sebelum turun ataupun apabila turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah, ia memfardukan solat dan juga puasa Ramadan. Ia tidak menafikan ibadah-ibadah solat dan puasa sebelum itu yang dilakukan atas hukum sunat dan sebagainya. So, adalah satu tekan break, ya.
Jadi kalau kita rujuk kitab tafsir, memang ada pandangan yang menjelaskan sebelum tu memang ada puasa, tapi yang difardukan ialah apabila turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah. Sebelum malam Isra' Mi'raj memang ada solat, tapi solat yang difardukan itu adalah mulai malam Isra' Mi'raj. Okey, zakat pun sebelum tu sudah ada dah. Okey. Jadi sungguhlah menghairankan bagaimana seseorang yang dikatakan scholar lah kan, bagi orang yang menyokong, kata ulama ke orang alim ke apa ke, boleh tidak tahu sejarah pensyariatan ibadah-ibadah dalam Islam, dan tak tahu tu sangatlah dimuskilkan kerana boleh jadi sengaja didiamkan supaya dapat dijadikan dalil untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah, sebab tu tajuk video saya ni saya sebut perkataan dusta, sebab jelas-jelas berdusta. Didakwa Rasulullah SAW sentiasa berzikir sepanjang masa, satu hadis pun tak ada. Kemudian dikemukakan hadis yang sahih yang baginda tidur mata tutup, hati tidak tidur kan. Lalu dikatakan hati tu berzikir Allah, Allah, Allah. Mana yang itu tu sahih? Mata tutup tapi hati tak tutup, maknanya hati tu tak tidur. Tapi hati yang tidak tidur tu kamu pergi sambung kepada zikir Allah, Allah, Allah. Yang itu mana mari? Sebab dalam hadis sahih tak ada. Okey, sama juga kononnya sebelum malam Isra' Mi'raj tak ada ibadah solat. Jadi yang ada amalan amalan zikir Allah, Allah, Allah saja. Padahal sebelum Mi'raj itu sendiri, ketika Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis, sudah ada solat kan. Dan kalau kita baca surah Muzammil pun, antara surah yang awal diturunkan, sudah ada solat di situ, bukan kepada Rasulullah sahaja, tetapi sekumpulan daripada orang-orang bersama kamu, yang ini para sahabat, sudah pun ada solat. Dan dalam ayat 20 tu pun sudah ada zakat. Sama juga didakwa bahawa ayat 52 surah Al-An'am itu, okey, yad'u tu merujuk kepada zikir Allah, Allah, Allah. Tak boleh, sebab ini ayat umum. Kalau kamu nak khususkan pada zikir Allah, 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 kamu kena bawa dalil. Kamu kena kemukakan bukti. Sebab tu kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir, diterangkan bahawa itu adalah orang-orang yang beribadah seperti solat ke, zikir ke, berdoa ke, membaca Al-Quran ke. Mereka sendiri tidak spesifikkan kepada satu jenis ibadah saja. Kamu perlu nak spesifikkan kepada satu jenis ibadah, kemudian satu jenis lafaz saja. Yang ini Allah, Allah. Ini adalah sikap yang sangat salah. Okey, dan dikatakan tak ada pula ibadah lain sebelum itu, yang ada hanyalah membaca Al-Quran dan zikir Allah, Allah. Sekali lagi salah ya. Sudah ada solat, zakat, baca Quran dan puasa pun ada. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat serius yang dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai tokoh ilmuwan. Zikir Allah, Allah itu sendiri, apabila dalam video kita dengar tu, beliau sendiri gagal mengemukakan dalil yang spesifik. Baginda SAW mengamalkan Allah, 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 atau mengajar Allah, 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 tapi sebaliknya terpaksa memutarbelit dalil, berdusta, mengemukakan dalil lalu mengemukakan tafsiran yang dusta, tafsiran yang dipaksakan. Itu dengan sendirinya menunjukkan memang tak ada zikir Allah, Allah, Allah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, diajar oleh Rasulullah SAW, atau diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itulah beliau terpaksa putar belit dalil-dalil, sebab hadis itu sahih, ayat Quran itu sahih, tapi dipaksa, didustakan supaya menjadi dalil Allah, Allah, Allah. Ini adalah satu sikap yang sangat-sangat-sangat dikesali. Bukan dilakukan oleh orang Yahudi, bukan dilakukan oleh orang Nasrani, bukan dilakukan oleh mana-mana orang awam, bukan dilakukan oleh mana-mana content creator ke apa, tapi seorang ustaz yang okeylah, maklum ya. Okey, baik. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.